Okay. So, Assalamualaikum, selamat malam semua. Okay, untuk malam ni sebenarnya saya buat rakaman. Untuk yang baru masuk tu, saya buat rakaman. Dan rakaman ni, tak tahulah, agak-agak tak terputus lah. Okay. Saya nak terangkan tentang tentang monopoli lah. Okay. Tapi saya tak terang semualah. Sebabnya kalau terang semua tu macam banyak pula kan. Jadi kita terang mana-mana yang penting. Okay. So saya nak share tentang subtopik macam yang saya bagi sebelum ni lah. Dalam kelas tu untuk bab 5 itu, bab PPS pula itu. Jadi saya nak tunjukkan di bawah subtopik tu untuk soalan esei ni mana yang biasa keluar soalan lah. Kalau kita perhatikan monopoli ni subtopik dia 6.4. Okey, 6.41 tu ciri-ciri lah. Okey, kalau kita perhatikan dalam syllabus ni ada lebih kurang 4 ciri-ciri monopoli. Firma tunggal. Saya tak terang ni pasal saya nak tunjukkan yang ni. Sebenarnya saya nak tunjukkan soalan ada 2 kali dia keluar ni. Tentang ciri-ciri. Nombor 1 ni ciri pasaran monopoli. 3 markah ni tahun 2000 dah lama dah. Cuma yang ni dia tahun 2002 tu dia suruh bandingkan antara ciri-ciri monopoli dengan pasaran oligopoli. Tapi oligopoli tu dah tak ada lah. Mana dah lama dah ni. Okay. So ingat ni lah, tak ada apa perlu di highlight sangat pasal very simple je dari segi dia punya ciri-ciri tu. Okay, kalau kita pergi subtopik 6.4.2 kita ada faktor kewujudan monopoli. Okay, ini satu dalam pasaran monopoli saja dia cerita faktor kewujudan monopoli. Dalam PPS tak ada. Okey, antara faktor-faktor yang ada dalam subtopik syllabus awak ni ialah perlindungan undang-undang. Okey, saya rasa saya tak terang jugalah. Saya rasa sebabnya saya nak ulas saja. Okey, sebabnya saya rasa dalam kuliah dah dimaklumkan lah, saya rasa. Okey, faktor-faktor kewujudan monopoli kalau kita tengok ni soalan banyak so dia antara soalan esei yang favorite lah. Okey. Jadi tapi kena ingat 5 je lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. So setiap satu ni kena hafal lah. Buat nota ringkas, hafal sikit. Yang paling pentingnya huraian dia. Bukan fakta dia. Ni fakta dia ni 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni fakta. Semua orang boleh ingat. Cuma nak huraikan dia tu. Okay. Kalau kita perhatikan satu-satu ciri dia. Tengok soalan faktor kewujudan monopoli. Kalau yang nombor 1 ni kan, bagaimana firma monopoli wujud? 5 markah. So 5 fakta lah. Okay. Nyatakan 3 sebab kewujudan. 3 je nak. Lepas tu huraikan bentuk-bentuk halangan yang wujud. Okey, bentuk-bentuk halangan yang wujud untuk memasuki pasaran monopoli ni sebenarnya sebab-sebab juga, tapi dia sebut halangan. So halangan dekat sini kita tak boleh ambil sebarangan lah. Tapi kita guna ayat halangan tu maknanya nak masuk monopoli ni dia susah. Sebab tu dia dilindungi oleh undang-undang. Jadi ada undang-undang yang menyebabkan ada firma tak boleh masuk. Ada firma yang dibenarkan masuk. Gitu. Dan satu lagi dari segi modal kan. Pandailah awak urai tu. Cuma kita tak boleh guna ayat sebab kewujudan monopoli lah. Kita kena guna ayat halangan. Okay. Satu lagi teknologi kan. Kalau firma ada teknologi yang canggih ke, dia akan menjadi monopoli lah. Satu lagi pemilikan sumber. Pemilikan sumber ni kalau dia menguasai lombong ke kan, pandai-pandai lah urainya. Tapi soalan ni senang lah. Tapi saya nak beritahunya dia favorite lah. Kali terakhir dia keluar pada tahun 2019. Okay, 2019 ni barulah sebelum PKP kan. Maknanya sekarang dah 2022. Jadi lebih kurang 3 tahun. Saya rasa kalau tengok pada yang sebelum-sebelum ni pun macam contoh kan sebelum 2019 ni dia dah masuk 2018. Maknanya 2 tahun berturut-turut dia keluar. Terus sekarang daripada 2019 kepada 2022 ni dah lama dah pada saya ni. Maknanya dia kena
kena tengok lah. Dan dia antara soalan-soalan esei yang famous lah untuk subtopik ni. Okay. Sebab kewujudan monopoli ni kena tengok. Kena wajib tahu. Okey, kita tengok subtopik 6.43, pembentukan keluk permintaan. Okey, sekali je dalam tempoh 22 tahun. 22 tahun soalan matrik ni hanya sekali pada tahun 2004 saja keluar. Bagaimana keluk permintaan firma monopoli berbeza? Ni pun ditanya, ada compare dengan PPS lah. Kan? Compare tu dari segi 8 markah banyak. Bagaimana dia berbeza ni dari segi bentuk kecurunan dia lah. Kita tahu kan keluk permintaan PPS dia mendata. Dan keluk permintaan bagi firma monopoli ni dia macam keluk permintaan yang biasa awak belajar dalam bab bab 2 tu lah. Dia macam tu, mencerung ke bawah dari kiri ke kanan. Dan dia tanya dari segi implikasinya ialah apabila keluk permintaan tu semakin curam, okay, monopoli ni curam, dia menunjukkan bahawa firma itu mempunyai kuasa dalam menentukan harga. Itu jawapan dia. Kalau macam PPS, dia tidak curam, dia landai pun tidak, dia mendata je. Jadi itu menunjukkan bahawa PPS ni keluk permintaan dia anjal sempurna kan. Bila anjal sempurna tu maknanya dia tak ada kuasa menentukan harga seperti monopoli. Kan? Jadi dia bila tak ada kuasa tu maknanya dia bertindak sebagai penerima harga ataupun kita panggil pengambil harga. Itu jawapan dia lah untuk membezakan. Lama tak keluar ni, mana tahu keluar kan. Tu. Okey. Nombor subtopik 6.4 ni dari segi hasil monopoli. Yang ni kejap lagi saya akan tunjukkan untuk kelas malam ni lah. Okay, 6.4.4 ni. Keluk TR dia, keluk AR, MR bagi monopoli lah. Okay. Semua sekali kita akan tengok kejap lagi. Dan ada keluar satu soalan pada tahun 2008. Okay. Yang ni pun hubungan antara jumlah hasil TR dengan MR. Ni sekali keluar. Ni pun pelik sangat ni sebenarnya. Dia sekali keluar, lepas tu dah tak tanya lah. Tapi kena ready lah, kena tahu lah bentuk. Bentuk-bentuk keluk MR, AR dan sebagainya. Okey, yang ini dia 6.4, subtopik 6.4.5 ni, keseimbangan jangka pendek ni sebenarnya saya akan terang bukan malam ni lah. Saya akan terang pada dalam kelas. Kalau macam mana pun kita kena terang dalam kelas. Tapi kalau tengok pada soalan sekali je keluar pada tahun 2004. Kenapa firma monopoli masih meneruskan operasinya dalam jangka pendek walaupun dia mengalami kerugian? Okey, maknanya kawasan ni lah nombor 3 ni. B3 ni ditanya soalan tu. Jadi kena tahu juga yang lain. Walaupun saya tengok monopoli ni, subtopik ni sepatutnya banyak soalan tapi rupanya tak banyak ditanya. Jadi kita kena tengok, kena tahulah, ready lah, mana tahu kan. Yang ini penting juga ni sebenarnya, kena tahu. Cuma kita sedarlah bahawa dia ni tidaklah ditanya selalu. Jadi kena tahu tapi kena alert lah. Dia tak glamour sangat lah, tapi kena tahu. Macam ni pun kena tahu. Tapi yang ini kita tahu memang kena wajib lah. Sebab faktor kewujudan monopoli. Okey, kita tengok selepas keseimbangan jangka pendek. Kita tengok keseimbangan jangka panjang pula. Ada pernah keluar keseimbangan jangka panjang. Yang ni pun saya akan terangkan dalam kelas. Dia tak boleh terang kat sini malam ni. Tak boleh. Sebab kita terhad malam ni saya buat dalam masa 1 jam saja. Kurang 1 jam. Saya just nak explain subtopik yang penting saja. Malam-malam ni kita tak boleh terang detail sangat. Nanti ada yang mengantuk lah. Ada yang, ni pun ada yang tengah buat kerja lain ni. Saya tahu ni. Jadi fokus tu tak ada. Jadi kita kena simpan dalam kelas. Okey. Kalau esok tu ada kelas, kelas apa? Kelas 3A, 3T, T4 kan. Tu ada nanti. Dia explain yang dulu lah, yang keseimbangan jangka pendek tu. Okey, keseimbangan yang ni saya tak terang, yang ni boleh baca je sebenarnya ni. Cuma kita terang keseimbangan jangka pendek. Okey.
Untuk kelas A 2T9 2T9 tu kita terang, saya tak boleh hari ni saya terang monopoli, tapi sebenarnya masuk kelas awal saya belum terang lagi keseimbangan jangka panjang PPS. Itu kena terang tu dululah sebelum kita masuk monopoli. Okey, maknanya kalau kita tengok dekat sini keseimbangan jangka panjang monopoli ni sekali je keluar tahun 2015. Tu pun baru lah 2015 ni. Saya rasa mungkin boleh ditanya dah sampai masa ni boleh ditanya. Terangkan bagaimana firma monopoli mencapai keseimbangan dalam jangka panjang pada korporatif yang menurun. Okey, so yang ni kena tengok juga lah. Okey, satu yang kalau kita tengok macam monopoli ni dia 6.4.6 ni keseimbangan jangka panjang ni. Kalau kita tengok PPS, bila keseimbangan jangka panjang tu dia dah habis dah. Dia masuk monopoli lah. Tapi monopoli ni selepas jangka panjang tu ada satu topik. Satu topik yang mana tambahan 6.4.7. Makna dia ada buat perbandingan antara pasaran monopoli dengan PPS dalam jangka panjang. Perbandingan itu dalam silibus ni dibandingkan PPS dengan monopoli ni dari aspek berapa ni? 5 perkara. Okey, harga, kuantiti, untung, kecekapan. Okey, kalau harga, kuantiti, untung ni biasalah. Maknanya kita akan tak payah itu pun kita akan tahulah, tengok keluk nanti kita tahulah. Okey, kawasan untung, PPS macam mana, monopoli macam mana kan. Kita tengok nantilah, nanti kita tengok senang. Tapi yang kita kena highlightnya dekat bawah ni, nombor 4 dengan nombor 5 ni, iaitu dari segi kecekapan. Okey, yang ini kalau you tengok kat bawah ni ada 7 soalan dan kebanyakan soalan yang berkisar kepada antara perbandingan PPS dengan monopoli ni memang banyak jugalah berkaitan dengan kecekapan. Okay, walaupun saya tak sempat nak terang pada malam ini, tetapi kita kena buat perbandingan, kena buat perbincangan lah. Sebab ni soalan esei yang glamour ni, soalan esei yang memang sangat-sangat orang panggil selalu keluar. Jadi kena tengoklah yang ni. Okey, saya bagi contoh satu kan. Okey, huraikan 2 faktor yang menyebabkan pasaran monopoli tidak cekap. Nampak? Dia berkisar kepada, dia tak tanya tentang harga, tentang kuantiti, tentang untung, tapi dia cerita tentang kecekapan. Kenapa monopoli tidak cekap, dia kata. So ada 2 perkara ni lah. Perkara nombor 4 dengan nombor 5 inilah yang perlu dijawab oleh student lah. Walaupun markahnya tak banyak. 2007 itu 3 markah saja, tapi kita kena tahulah kenapa monopoli tak cekap. Okey, soalan nombor 2 kita tengok. PPS. Jika PPS menjadi monopoli, maknanya daripada asalnya PPS kemudian jadi monopoli, apakah kesan kepada output dengan harga? Maknanya dia tak tanya semua, dia tanya output dan harga. Output dan harga tu maknanya perkara nombor 2 dengan nombor 1. Dia tanya tentang itu saja. Jadi kita kena uraikanlah. Markah ni banyak ni, 10 markah. Bila 10 markah tu maknanya sekali dengan rajah-rajah ni ada kena buat juga. Tu dia ada rajah. Jangan bimbang lah, walaupun kita belum masuk lagi bincang ni, tapi saya kena bincang awal-awal sebab malam ni saya nak dedahkan subtopik mana yang penting, yang sangat penting. Okay? Yang perlu awak alert lah tentang subtopik. Jadi kita dah tahu dah tadi. Secara rumusannya dalam monopoli ni, tajuk monopoli ni, faktor kewujudan monopoli, dan satu lagi dari segi perbandingan monopoli dengan PPS ni banyak keluar. Banyak keluar. Okey, nombor 3, dengan bantuan raja bandingkan harga, output dan kos keseimbangan PPS dengan monopoli dalam jangka panjang. Okey, ni makna dia tanya 3 perkara ni, 1, 2, 3. Okey. Nombor 4, berbantu ke rajah lagi.
Terangkan perbezaan antara pasaran persaingan sempurna dengan monopoli dalam jangka panjang dari aspek dia tak tanya harga dengan kuantiti, dia tanya untung, kecekapan pertukaran sumber, kecekapan pengeluaran. Maknanya perkara nombor 3, 4 dan 5. Dia tak tanya 1, 2. Maknanya dia tak semestinya tanya semua perkara perbandingan tu. Jadi kena tengoklah, kena tahu. Tapi yang paling banyak kalau kita perhati pada atas ke bawah ni, dia selalu tanya tak cekap ni. Kenapa tak cekap kan? Kecekapan. Contoh nombor 5 kan. Nombor 5 ni memang dia tanya secara umum lah. Tetapi yang ini PPS dengan bermonopoli. Tapi untuk makluman, walaupun bermonopoli masuk dalam silibus, tetapi perbandingan antara PPS dengan bermonopoli tak ada dah sekarang. So, kita soalan 2011 ni dah tak ada lah. Cuma yang ini sekarang ni dia mesti perbandingan kalau 6.4.7 ni hanya antara monopoli dengan PPS saja, okey. Dia tak ada PPS dengan ataupun monopoli dengan bermonopoli ke, tak ada. Yang itu je lah. Okey. Jadi silibus standard ni sangat simple lah, maknanya PPS dengan monopoli saja. Okey. Okey, contohnya lagi nombor 6. Adakah firma PPS pasaran monopoli ni mencapai nampak kecekapan pengeluaran dan kecekapan pertukaran sumber. Kecekapan pertukaran kan. Ni pun kecekapan lagi. Ni tahun 2013. 2014 apakah yang maksudkan kecekapan dan kecekapan pertukaran? Mana dia tanya lagi tentang kecekapan. Maknanya banyak perkara. Oh, rupanya bukan 7 saja. Dia tanya perbandingan PPS dengan monopoli ni bukan 7 soalan, ada 9 soalan. Nampak? Soalan yang ke-8 berbantukan rajah. Kena tahu rajah. Jangan bimbang, nanti kita bincang dalam kelas nanti. Okay? Yang ini sangat penting. Jelaskan mengapa PPS dapat memperoleh kecekapan lagi. Dari segi kecekapan ada 2 kan. Pengeluaran 1, peruntukan 1. Berbanding dengan monopoli. Okay? Jadi kita akan tengok nanti ni. Jangan bimbang. Lepas tu, yang kali terakhir keluar perbandingan PPS dengan monopoli ni pada tahun 2019. Nampak? Berbantukan rajah, jelaskan perbandingan kecekapan pengeluaran dan peruntukan sumber. Memang 2 ni akan tanyalah, kecekapan ada 2 saja kan. Antara monopoli dengan PPS yang mempunyai kos yang sama. Okey, maknanya kita nak jawabnya 2 ni lah dari segi kecekapan. Maknanya kalau kita perhatikan 3, 4 kali keluar ni, yang terakhir ni semua tentang kecekapan. So, ini pun kali terakhir 2019. Maknanya apa? Maknanya sekarang dah 3 tahun. Saya rasa 3 tahun ni dah boleh masa kalau ni nak keluar balik, ni nak tanya boleh ni. Kena tengok balik. Terutama semua faktor. Harga, kuantiti, untung. Tapi yang paling pentingnya kecekapan. Sebab 4 tahun yang terakhir ni, semenjak daripada tahun 2013. Kalau kita tengok, lalu keluar tentang kecekapan. Okey, tapi jangan bimbang, kita akan bincang dalam kelas. Sebelum malam ni saya nak dedahkan sajalah. Okey, tapi kita ada satu lagi subtopik tambahan dalam monopoli ni selain pada 6.4.7, dia ada 6.4.8 iaitu dasar kawalan monopoli. Apa dasar kawalan monopoli? Kalau kita tengok sini ada 3 soalan. Okey, tak payah tengok lagi soalan, tak payah baca. Kalau baca pun tak faham. Tapi saya nak beritahunya ada 2 perkara. Dasar kawalan monopoli ni kalau buka buku-buku lama memang banyak lah. Tapi dalam silibus awak ada 2. P sama dengan AC, P sama dengan MC. Okey, yang ini ada 2 saja. 2 kawalan kerajaan ke atas monopoli. Kenapa kerajaan kawal? Okey, dia gunakan 2 dasar ni lah. Jadi ada banyak. Bila tengok ada 3 soalan dengan latest punya soalan pada tahun 2008, I think saya rasa boleh keluar juga untuk tahun ini. Sebab 2008 ni dah lama dah, 5 tahun dah ni. 4-5 tahun dah. Jadi kena tengok juga ni. Tapi tak apa. Semua ni kita akan bincang. Saya kena bincang dalam kelas ni. Sebab saya kena terang sekali dengan rajah. Yang ni tak boleh ni lah. Cuma malam ni saya nak tunjukkan yang inilah satu topik yang saya nak bincang pada malam ini. Sekejap saja ni. Ada setengah jam je lagi. Iaitu bukan halangan. Okey ni. Hasil. Okey, hasil. Kalau sempat saya terang inilah MRMC dan sebagainya. Okey.
So itu sajalah secara ringkasnya subtopik penting. Secara ringkasnya saya boleh kata ni faktor kewujudan monopoli ni sangat penting. Lepas tu perbandingan monopoli dengan PPS sangat penting. Sangat-sangat penting lah. Ni. Dan juga dasar kawalan monopoli oleh kerajaan. Okey, yang itu. Okey, kita tengok perkara yang kita nak bincang sikit. Okey, yang ini saya tak bincang. Saya tak bincang pasal apa? Sebab yang ni semua saya rasa dah diterangkan, dah boleh baca pun. Cuma saya nak highlight sikit keluk permintaan bagi firma monopoli. Sebab monopoli itu satu. Jadi bila dia satu firma tunggal, bermakna keluk permintaan firma dalam monopoli juga adalah keluk permintaan pasaran. Ataupun kita panggil keluk permintaan industri lah. Maknanya dia sama. Sebab dia yang satu dan pasaran pun dia juga. Okey. Keluk dia macam mana? Keluk dia mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. Tadi saya tak payah explain sebab sifat ni macam keluk permintaan yang kita tengok dalam bab 2 tu kan. So simple sajalah. Okey, cuma kalau kita tengok hasil pun sama juga. Nak dapat TR P darab Q, nak dapat AR TR bahagi Q, nak dapat MR perubahan TR bahagi perubahan Q. Sama saja. Okey, yang ni kita boleh go through saja. Okey, cuma yang ni pun sama je. Yang ni nanti kiraan nanti nak dapat TR P darab Q kan. Macam ni contohnya kalau saya buka lah. Saya buka macam ni kalau nak cari dia punya tu, dia jadi macam ni lah. P darab Q kan. 17 harga dia 17,5 darab dengan kosong dapat mula-mula tu dash lah. Jangan tulis kosong. Sebenarnya dash. Okey, kemudian yang ni sebenarnya kalau ni dash lah. AR dash. Jadi macam tu. Kalau ni macam mana dapat? 16 dan semua ni kita carilah macam mana kan. Okey, senang je, very simple je. Nanti kita buat dalam kelas yang ni. Macam dapat 29, 14. P 14,5 darab kuantitinya 2 dapat 29 kan. Ni. Okey. Tu ikut rumus tadi lah. Ikut rumus tadi. Okey. Saya rasa yang ni tak ada apa sangat. Okey. Okey, yang ni kita nak highlightkan juga. Okey. Cuma nak tunjukkan dekat sini sebab ada satu topik yang penting ni, kaitan keluk permintaan ni dengan TR, AR dan MR bagi monopoli lah. Jadi kalau kita perhatikan kat situ, keluk TR. Okey, keluk TR dalam pasaran monopoli ni dia macam kalau kita perhatikan dia naik, maksimum dia turun. Okey, maknanya bentuk ini kalau awak imbas semula, dia macam bentuk dalam bab 4. Keluk TU dalam bab 4. Total utility bab 4. Dia macam tu lah. Okey. Dia naik, dia turun. Dan TR, keluk jumlah hasil bagi monopoli ni, maknanya dia sama macam bentuk keluk total utility lah bab 4 kan. Tetapi dia tak sama dengan keluk TR bagi PPS. Sebab keluk TR bagi PPS tu kita dah buat itu dia straight je. Dia bergaris lurus dan sestraight saja. Itu keluk jumlah hasil PPS. Tapi keluk jumlah hasil monopoli ni bukan straight saja. Dia naik maksimum, lepas tu dia turun. Sebiji macam keluk total utility bab 4. Tapi jangan tulis total utility kat sini pula. Okey, tu TR lah. Cuma keluk TR monopoli macam tu. Hasil darab P dengan Q P darab Q. Okey, jadi bila kita nak buat AR, so dia jadi macam ni. Okey, ni cara buat ni. Ni masalah ni kalau pakai slide ni. Sebenarnya dia turun ni masa AR menyentuh paksi mendata ni, paksi Q ni kan. Sebenarnya dekat atas ni pada waktu ini TR dia sama balik. Okey, dia memotong pada Q juga. Pada kat sinilah. Kalau buat garisan ni sama dengan atas bawah. Okey, tu. Dan di tengah-tengah ni semasa TR maksimum, kalau kita gariskan dia betul-betul kena semasa MR sifar lah. Bicara dia. Okey, MR ni dia tengah-tengah. Tengah-tengah antara TR. TR ni kat sini kan, dia potong kat sini, dia kena dekat sini. Tapi yang tengah-tengah ni dekat sini ni semasa TR maksimum ni kat bawah ni dia MR dia sifar. MR dia memotong keluk garis Q. Okey, itu ciri-ciri dia lah. Tu nampak tu masa ni tengah-tengah ni. Jadi makna jarak ni dengan jarak ni
Q ke sini ni, dia kena dengan sini lah. Kat bawah ni kena kat situ. Okay. Cuma kat Rajan saya kata dia tak buat garis ni ya. Itu saja. Okay. Beginilah dia punya keluk dia. Ni kalau kita tengok ni. Ni tak ada apa, tak penting pun ni. Okay. Just tahu je. Ni dia penderajah kat jalan kot. Kan. Okay. Cuma kita nak explainnya. Kalau soalan tanya hubungan TR dengan MR. Kita beritahu lah. TR naik. Nampak TR naik kan. MR turun tapi bernilai positif. Nampak kan. Dan semasa TR maksimum kat sini. Maksimum kat sini. MR sifar pada Q1 lah. Kemudian kalau TR selepas dia maksimum dia turun. Bila dia turun maknanya MR sudah bernilai negatif. Okey. Tu hubungan dia. Very simple dia. Okey. Okey, ni keanjalan tak ada lah. Ni saya rasa soalan esei tak ada ni. Hubungan TR dengan keanjalan ni tak ada. Tak payahlah terang. Okey, kita tengok yang ni ya. Yang ni pun nak terbitkan fungsi pun nanti pengiraan kita buat lah. Nanti kita buat, kita kira kejap. Cuma saya nak tunjuk yang mana. Dah habis lah. Sorry. Raja satu lagi. Raja yang ni. Okey. Yang kita nak tunjuknya ialah okey. Sekejap. Yang ni. Yang ni Okey. Cuma saya nak tunjuk ni. Dia satu ditanya dari segi pendekatan jumlah hasil dengan jumlah kos ni melalui jadual. Kalau dia bagi jadual, mula-mula dia tak bagi TRTC kan. Awak dapatkan TR ni, awak P darab Q lah. P darab Q tu dapat TR kan. Bila dapat TR tu, awak tolaklah dengan TC tu, dapatlah dia punya untung atau rugi dia tu. Macam contoh dekat sini kan, pada output sifar. TC dia 10. 10 ni kita dah tahu. TC ni sebenarnya kos tetap kan. Semasa output sifar TC 10 tu bermakna RM10. RM10 tu kos tetap RM10 lah. Okey, tapi TC ni RM10 tolak dengan TR kosong negatif 10 lah. Rugi kan. Okey. Ni macam mana kita dapat 8 ni, kita tolak 2 ni kan. TC masih lebih besar daripada TR. 24 tolak 16 negatif 8 lah. Rugi. Tapi nak bagi tahu ni semua. Okey, dia akan dapat untung pada output yang keempat. Kita ambil macam biasalah, kita ambil walaupun sini 4, kita ambil 4 yang kedua ni kan. Positif yang kedua. Yang ni bukan untung ni. Sebab TC tolak TR ni 50 tolak 50 ni kosong lah kan. Ini untung normal. Tak ada untung, tak ada rugi. Tapi maknanya kita pada output yang warna kuning lah. Pada output yang unit yang keempat ni, kuantiti untuk maksimum. Sebab jarak perbezaan antara jumlah hasil dengan jumlah kos ni adalah yang paling besar. Okey. Itu melalui rajah. Okey, saya undur balik jadual. Maknanya kalau sini semakin besar lah, semakin besar. Maknanya memang kita tahu bahawa ada satu kawasan iaitu antara output 3 hingga 5 ni, 3 hingga 5 TR lebih besar daripada TC. Jadi maknanya kawasan untung lah, iaitu kawasan output 3 hingga 5. Sebelum output 3 dan selepas output 5 tu kita dapati kawasan rugi lah. Kalau dia beroperasi pada 6 unit ke 7 unit ke, dia rugi. Kalau tanya pasal apa? Sebab jumlah kosnya besar berbanding dengan jumlah hasil. Sama juga dekat sini. Contohnya pada output 1 kan, kita dapati jumlah kosnya RM24. Jumlah hasilnya 16. Jadi tolak 24 dengan 16 tu, kos lebih besar daripada hasil, dirugilah RM8. Okay? So ada 3 kuantiti saja. Antara 3 unit, 4 dengan 5 saja kawasan untung lah. Firman ni dapat untung. Okay, bila kita pergi kepada rajah pula tadi jadual. Bila kita rajah, okay, kita compare antara keluk jumlah hasil, TR. TR dia macam ni kan. Naik, maksimum, turun. Dengan jumlah kos. Dan jumlah kos saya kata sama saja bentuk dia. Bentuk dia. TC ni sama sajalah. Hasil campur kos tetap dengan kos berubah. Okay. So bermakna dia jadi begini lah. Cuma masa maksimum kat sini tu dia tak semestinya maksimum TC ni memotong pada
TR maksimum, tak semestinya. Okey, itu yang penting. Okey, macam cuma beza bila kita terang pendekatan jumlah hasil, jumlah kos ni, macam itu juga. Cuma itu bezanya kalau hasil PPS-nya diserik je. Jadi bila kita nak terang, kita berdasarkan kuantiti lah. Manakala kat sini kalau kita perhatikan, okey, kalau saya tengok kan pada output 4, kita dah tengok dalam jadual tadi, pada output 4 ni untung maksimum sebab jarak menegak. TR dengan TC itu adalah yang paling jauh. Jadi contoh ini berdasarkan angka RM46 dengan RM42 ni berdasarkan jadual tadi lah. Jadi pada output 4 ni jumlah hasilnya RM46. Jumlah kosnya, ni kos kan, 42. Tolak dua ni dapat untung lah. So dia dapat untung sebanyak RM4. Okey, kawasan ni. So kalau kita tengok kat sini lah. Jadi kalau kita perhatikan pada titik A dengan titik B ni, TR dengan TC bersilang. Maknanya dia untung, tak ada rugi ni sebenarnya. Ataupun kita panggil untung normal. Sini dengan sini, A dengan B. Jadi kita boleh bagi tahu sebelum kuantiti ni, okey, tak ada ni kuantiti kan. Sebelum kuantiti ni dan selepas kuantiti ni, sebab TC lebih besar daripada TR, bermaknanya rugilah. Okey, memang dia dapat rugi. Sini pun sama. Sebelum output ni, cuba tak tulis kat sini. Okey, sebelum output berapa ni? 3 lah, kalau tak silap tadi 3 sebelum kuantiti 3. Dan selepas kuantiti 5. Dia rugilah. Okey, mana antara output Q3 hingga 5 ni dia untung. Dan tengah-tengah ni 4 daripada output keempat ni yang paling maksimum. Huraian sama seperti yang kita bincang dalam kelas itu, pendekatan jumlah hasil, jumlah kos. Tapi sebab keluk dia yang berbezanya, keluk TR. Monopoli dia macam ni. Dia maksimum kat sini tak semestinya jarak menegak ni pada TR maksimum. Tak semestinya. Okey. Yang penting jarak menegak ni mana-mana sajalah. Okey. Okey, kat sini. Tapi dalam kes ni pada output keempat lah. Okey. Yang ni penerangannya saya rasa tak ada apa. Just kalau kita tengok, kalau baca kan penerangannya, seperti yang bincang tadi lah, kita akan bincangkan kuantiti rugi, kawasan rugi itu sebelum 3 unit, selepas 5 unit itu rugi. Kemudian pada output 3 dengan 5 tak ada rugi, tak ada untung. Lepas tu antara output 3 hingga 5 dia untung. Kenapa untung? Kena beritahu sebab TR lebih besar daripada TC. Dan dalam kuantiti kawasan untung tu ada satu output yang untungnya adalah paling besar, iaitu pada output 4 tadi kan. Kalau kita undur balik tu kat kawasan ni lah. Jadi cara terang je sama saja macam yang kita terang dalam kelas tu. Okey, kita tengok keseimbangan monopoli ni dari segi hasil sud dengan kos sud, MR dengan MC. Okey, ni dia kata monopoli akan memaksimumkan keuntungan dengan menghasilkan output apabila tak ada benda lain lah, MR, apabila MR sama dengan MC. Macam PPS jugalah, sama saja. Keseimbangan akan dicapai pada kuantiti tertentu, iaitu pada masa itu kuantiti itu ke atas MR bersilang dengan MC atau MR sama dengan MC. Sama saja. Okey, kalau pendekatan MR MC mesti kita cari titik MR MC. Okey, kalau dalam pendekatan jadual, soalan pengiraan, so tak ada benda lain lah, kita akan cari MC dan MR. Kita tengok pendekatan. Kita ada dua pendekatan. Satu, kita beza dengan pendekatan TRTC kan. TRTC kita bezakan TR dengan TC. Sebenarnya kita dah tahu dah dalam pendekatan TRTC itu output keseimbangan ataupun untung yang maksimum pada output 4. Kita tolak dua ni kan. TR 46 dengan TC 42. Kita dapat untungnya RM4. Tapi melalui pendekatan yang kedua, MRMC ni, kita tengok MR pada output 4 ni pada waktu itu juga MR-nya sama dengan MC, iaitu MR RM7, MC pun RM7. Okey, masa bila MR sama dengan MC, bermakna untung maksimum dekat sini RM4 lah. Tapi kalau kita pergi pada contoh lah pada Q2 kan, 2 kuantiti 2, output 2, kita dapati MR-nya 13, MC-nya 6, bermakna MR lebih besar daripada MC. Jadi kita tahu bahawa dia
Bukan pada kuantiti 2 ni, bukan kuantiti keseimbangan lah. Sebab dia bukan untung maksimum. Kalau kita tengok sini pun dia rugi. Kan? Jadi sebab MR tak sama dengan MC, so dia bukan kuantiti keseimbangan. So mesti MR sama dengan MC. Ini melalui rajah. Melalui jadual. Kalau kita tengok dekat sini pun pada output 6 kan. MR RM1. MC RM8. Dekat sini MC pula lebih besar daripada MR. So bukan keseimbangan jugalah. Output 6 bukan keseimbangan. Sebab tu bila dia terlebih kat sini, dia kena kurangkan output sehingga dapat capai pada output 4. Unit keempat ni barulah MR sama dengan MC. Okay? Untuk maksimum lah pada output. Sebab dia ada tulis kat bawah. Keseimbangan dia capai, keseimbangan pasaran dia capai apabila MR sama dengan MC iaitu pada RM7 iaitu pada kuantiti 4 unit atau pada output yang keempat. Berapa jumlah untungnya? RM4. Itu hasil beza TR tolak TC lah. Okay? TC. Mana TC ni? TR 46 tolak TC 42, RM4. Okay? So, kita faham Itu pendekatan MR-MC. Kita tengok MR dan MC. Okay? Yang itu. Kalau kita tengok pendekatan TR-TC, kita just bezakan antara TR dengan TC lah. Okay? Jadi sebelum output yang keempat tu, output keempat, output keseimbangan kan, didapati nilai MR-nya lebih besar daripada MC. Maksudnya, sebelum output yang keempat tu, sebelum output keseimbangan tu, MR lebih besar daripada MC. Maknanya apa? Tambahan hasil melebihi tambahan kos. Jadi, sepatutnya firma menambahkan lagi outputnya. Kan? Supaya dia menuju output keseimbangan pada 4 unit. Jadi, bila dia tambahkan output dia, pengeluaran dia tu, bermakna untung semakin meningkat. Okay? So, begitulah situasinya. Ada soalan PPS kan, kita bincang itu. Okey. Jadi kalau sebelum itu sebelum lah. Tapi kalau selepas output keseimbangan 4 ni, contoh pada 5, 6, 7, 8 ni, selepas output 4 unit ni, apa yang kita dapati? MC dia besar daripada MR. Nampak? MC 12. Contoh pada output 7 ni kan. MC RM12.9. MR-nya negatif 2. So bermakna MC lebih besar daripada MR lah. Okay, jadi kalau macam ni tambahan kos lebih besar daripada tambah hasil. Jadi tak boleh lah bila tambah kos lebih besar daripada tambah hasil, tak boleh dah ditambahkan pengeluaran. Sepatutnya dikurangkan. Maksudnya daripada 7 ni dikurangkan kepada sehinggalah capai pada output keseimbangan 4. Okay. Tu maknanya dia akan menuju akhir ni, dia akan menuju keseimbangan pada 4 unit juga. Okay. So begitulah penerangannya lah kalau kita bincang dari segi jadual lah. Okay. Kalau kita bincang dari segi rajah, dia jadi begini. Okay, keseimbangan MRMC. Okay, sebab kita dah bincang tadi, saya kata sebelum ni pun dalam PPS pun, keluk-keluk kos, dalam kes ni keluk MC, keluk AC, dia sama je. Dia sama je bentuknya. AC ni kat sini. NC memotong semasa AC mencapai titik minimum kan dekat sini. Tapi yang berbezanya apa? Yang berbezanya ada keluk-keluk hasil. Cuma dalam PPS keluk hasil purata, hasil marginal, dia mendata ataupun kita panggil anjal sempurna. Tapi dalam keluk hasil dalam monopoli ni kita dah tengok tadi kan, keluk AR ni dia hanya sama dengan DD saja. So dia keluk dia macam ni lah, mencerung ke bawah dari kiri ke kanan. Dia bukan mendata seperti PPS lah, mencerung ke bawah dari kiri ke kanan. Dan keluk MR dia separuh daripada keluk AR. Kena ingat yang tu je lah. So dia mencerung ke bawah dari kiri ke kanan, tapi dia separuh daripada AR. Kalau dia intersect kat sini ni, maknanya kat sini jarak yang ni sama dengan jarak yang sini lah. Jarak ni sama dengan yang sepatutnya lah. Ni lebih kurang lah. Okay. So bila kita meshkan, okay, kita nak tengok kan jumlah hasil macam mana explanation dia. Okay. Keseimbangan akan dicapai pada TI. Iaitu kalau dia punya harga dia RM7 lah kat sini. Nampak ni kan? Ini berdasarkan jadual tadi. Jadual tadi kan MR sama dengan MC pada harga yang RM7 kan. Okey, dekat sini lah. Dekat sini. Okey. Titik keseimbangan ni. Apabila MC bersilang dengan MR. Ni MR Ni MC. Silang kat sini. Okey.
Jadi kalau kita tengok dekat situ, MC bersilang dengan MR kat sini. Ni bukan harga kesimbangan. Ini harga pada titik kesimbangan je. Not important pun. Okay. Terang ni basically je. Basic saja ni. Detail dalam kelas. Okay, bila kita dapat titik kesimbangan, apabila MR sama dengan MC tu, kita dapat titik kesimbangan. Dan kita akan dapat dua perkara lagi selain pada titik kesimbangan E. Apa dia? Harga kesimbangan dan kuantiti kesimbangan. Okey, macam mana nak dapat harga dan kuantiti kesimbangan? Okey, kita dah dapat dengan MR dengan titik MR sama dengan MC pada titik E ni kan kat sini. Jadi kita ambil pembaris, kita gariskan secara menegak daripada atas ke bawah. Okey, pada titik E ni. Mana garisan ni nampak ni? Garisan ni kan. Okey, so kita akan dapat kat bawah tu kuantiti keseimbangan. Jadi biasa kita tulis Q lah. Tapi sebab yang ni berdasarkan data tadi kan. Data tadi kuantiti keseimbangan berapa? 4 unit kan. Dengan harga RM7. Apabila MR sama dengan MC RM7. RM7 kan. Jadi ini kuantiti dia kita tulis 4. Tapi kalau soalan esei kita tak boleh tulis 4 lah. Kita tak boleh tulis angka. Kita kena tulis kuantiti Q. Q kosong. Tapi tak apa. Saya tunjukkan berdasarkan kepada angka tadi. Okay, 4. Kita tulis 4 sini ya. Kuantiti keseimbangan. So, di manakah harga keseimbangan? Sebab saya kata sama dengan PPS sebelum ni. Bila kita dapat MR sama dengan MC, so kita akan dapat titik keseimbangan E, kuantiti keseimbangan Q kosong, biasa Q kosong tapi kita di 4 sini, dan juga harga keseimbangan. Kat mana? Kita tengok pada D. Harga kita dapat pada D. D. Dekat situ. So, dalam jadual tu, harga keseimbangan pada 4 unit tu adalah RM11.50. Tapi kalau dengan esei kita akan tulis P kosong ya. Harga keseimbangan P kosong kan. Tulis P kosong kat sini. Okey. Tapi sebab kita menerangkan berdasarkan angka dalam jadual tadi, so kita kena bagi angka dia lah. RM11.50 tu harga keseimbangan. Okey. Ingat bukan dekat sini. Sini bukan. Kenapa? Sebab sini esei. Dan sini pun bukan. Ini RM7 ni adalah harga pada titik keseimbangan. Pada titik keseimbangan. Bukan harga keseimbangan. Harga keseimbangan pasaran dekat atas. Tengok keluk DD ni. Keluk D. Tu cara dia. Ataupun keluk AR lah. Okey. Tu kita dah dapat 3 perkara. Harga keseimbangan. Nampak tak? Keseimbangan pasaran cepat apabila MR sama dengan MC pada titik E. Nampak kat sini kan? RM7. Harga keseimbangannya RM11.50. Macam mana dapat RM11 ni? PO dia. PO kan? Dekat ni. Tengok pada keluk permintaan D. Okay. Dan kuantiti keseimbangannya ni. Tak ada kuantiti lain lah. Ni kuantiti dia. Biasa kita tulis Q. QO. Tapi kita tulis berdasarkan angka 4. Berdasarkan jadual tadi. Okay. And then after that, apa yang perlu kita buat? Kita tengok AR, AC. Kan? Kita tengok AR, AC. So dalam kes ni AR, sebab kalau kita tengok sini AR ni lebih besar, nampak ni? AR lebih besar daripada AC, nampak? Pada kuantiti, kita tengok pada kuantiti keseimbangan. AR-nya dekat sini, nampak AR ni kan? AR dekat sini. AC dekat sini. Nampak? Nampak tu? Jadi AR-nya RM11.50. Lebih besar daripada AC. AC pada kuantiti keseimbangan AC dekat sini kan, nampak ni AC. RM10.50. RM11.50 kan lebih besar daripada RM10.50 kan. Jadi bila AR lebih besar daripada AC, maknanya apa? Maknanya TR lebih besar daripada TC lah. Macam mana dapat TR? RM11 tu kan. Hasil purata RM11.50 darab dan kuantiti dia tu. Nampak RM46. TC-nya AC darab Q lah. AC RM11.50 darab dengan kuantiti Q-nya 4. So RM42. Jadi jelas lah. Bila AR lebih besar daripada AC, bermakna TR pun lebih besar daripada TC. TR adalah RM46. TC RM42. Jadi untung lah kan. Ni nampak ni. Saya undur boleh nampak? Tu. Nampak? Tu. Kan? Itu adalah luas 4 segi TR yang bernilai RM46. Hasil darab RM11.50 tu dengan kuantitinya 4. Okey. Dan kemudian di mana kelak ni kawasan TR dah tahu kan? Ni nampak ni. TC-nya di mana? Ni TC-nya di sini. Nampak? TC-nya di sini kan.
Tu yang warna pink tu nampak. Jadi TR lebih besar daripada TC. So bila TR tolak TC bermaknanya dia dapat untung sebanyak RM4. Keuntungan sebanyak RM4 lah. Hasil beza TR dengan TC 46 tolak 42. Di mana kawasan dia? Di kawasan RM4. Di kawasan tu nampak tu. Tu nampak tu. Kita buat tu nampak. Petak persegi tu warna kuning tu. Sorry. Kan? Itulah kawasan untuk hasil tolak antara TR dengan TC itu dapat untung. Okay? So begitulah cara kita nak tengok keuntungan lah. Okay? Ni kita tunjuk by jadual. Tapi kalau kita perhatikan dekat situ, yang memungkinkan firma monopoli ni dapat untung ke rugi ke, dia sama macam PPS. Di mana letak kedudukan keluk hasil AR dengan DD. Jadi dalam kes ni kalau kita tengok AR ni, dia berada di atas sebab dia mencerung ke bawah dari kiri ke kanan. Maknanya dia berada di atas lah, dia anggap di atas, di atas daripada AC. Bila atas daripada AC sebab maknanya dia dapat untung. Dalam kes ni atas lah, walaupun dia bermotong kat sini kan, tapi kita tengok ke atas. Kalau garis AR ni bertangen dengan AC semasa AC sedang turun tu, firma monopoli dapat untung normal. Dia bergantung pada kedudukan hasil keluk AR, hasil ataupun keluk DD tu kat mana. Kalau kalau keluk AR atau keluk DD ni berada di bawah daripada AC, confirm lah AC lebih besar daripada AR. Jadi firma monopoli rugi. Kan? So sama kes macam PPS tu lah. Kalau keluk AR ni berada di bawah daripada ABC, bermakna dia rugi yang kena tutup operasi. Dia sama kes lah. Cuma kedudukan keluk ni dia mencerung ke bawah dari kiri ke kanan. Jadi tengok kedudukan di mana. Kedudukan dia di mana. Cuma differentnya kalau keluk PPS tu dia mendata saja. Keluk AR ni sama dengan MR, sama dengan DD kan. Mendata. Sebelum mendata tu senang kita tengok. Tapi kita susah nak tengok lah. Okay. Tapi yang pentingnya kalau AR di atas sebelah kanan lah, sebelah kanan AC ataupun di atas AC, so dia untung lebih normal. Okay. Asas penting keseimbangan monopoli ni, contohnya dekat sini lah. Okay. Pada output 3, contoh kita keseimbangan pada titik E ni. Okay. Contohnya pada output 3. Okay. Sekiranya monopoli mengeluarkan output pada output 3 tu bermaknanya MR lebih besar daripada MC. Nampak? Pada output 3 ni MR kat sini. MC ni kat bawah ni. Jadi MR lebih besar daripada MC. Jadi output perlu ditambah lah. Sebab waktu itu tambahan hasil MR ni lebih besar daripada MC. Maknanya tambahan hasil lebih besar daripada tambahan cost. Jadi output perlu ditambah lah. Perlu ditambah. Sehingga dia MR sama dengan MC kat titik E. Itu pada output keuntungan maksimum lah pada 4 unit. Kalau dia beroperasi pada 3 unit lah. Okay. Sebaliknya, contohnya, kalau lebih besar daripada 4, pada output 5 unit. Kita tengok kat sini. Sekiranya firma mengeluarkan output pada MR lebih besar daripada MC. Dan kes pada output 5 tu lah. MR dekat sini. MC dekat sini kan nampak ni. Jangan tengok AC, MC kat sini. Kat sini. MR kat sini. Jadi MC lebih besar daripada MR. Jadi tambahan, bila MC lebih besar daripada MR, bermakna tambahan kos lebih besar daripada tambahan hasil. Bila tambahan kos lebih besar daripada tambahan hasil, maknanya apa? Maknanya kalau output ditambah, maknanya kos meningkat dengan banyak berbanding dengan peningkatan hasil. Jadi bermaknanya rugi sedang semakin meningkat. Jadi lebih baiklah firma bukan menambahkan output, tetapi mengurangkan output sehinggalah daripada 5 bergerak kepada 4. Atau masa 4 tu kita tahu MR sama dengan MC untuk maksimum. Okay. Itu cara dia lah. Okay. So itu saja penerangan sajalah. Okay. Untuk malam ni ini saja. Saya tak nak bincang panjang lebar lah. Sebab nanti kalau bincang panjang lebar nanti susah pula kan. Nanti yang keseimbangan jangka pendek apa semua jangka panjang tu nanti kita bincang pada
pada dalam kelas lah. Pada dalam kelas tu lebih detail lagi kita boleh tengok. Okay. Jadi saya harap boleh nampak sikit lah serba sedikit tentang monopoli. So different, kita dah tengok okay, sebelum kita berhenti saya nak kita nak buat sedikit revision. Maknanya apa yang kita tengok sebentar tadi, apa dia, subtopik yang penting dalam esei pun banyak soalan kan. Maknanya yang paling banyak sekali faktor kewujudan monopoli ataupun halangan-halangan untuk masuk ke dalam pasaran. Yang keduanya, kalau kita tengok perbezaan monopoli dengan PPS. Yang ketiga yang paling penting esei adalah kerajaan, monopoli kerajaan. Yang tu kena tengok soalan esei. Dan kita juga tengok tadi pendekatan TRTC dengan MRMC. Pendekatan TRTC tu bezanya apa dengan PPS? Kelut TR, kelut hasilnya. Dia macam TU, total utility. Itu saja. Dan kita tengok juga sedikit tentang MRMC tadi lah. Sama saja, cuma dia punya kelut MR dia terpisah dengan kelut AR. Jadi kena hati-hati yang tu. So kena tengok yang tu lah. Bila hurai tu kena tengok bentuk kelut MR yang mana dia asing, lebih rendah separuh daripada kelut AR. Sebab kelut AR sama dengan kelut DD. So itu sajalah untuk hari ini. Okay. Jadi nanti masuk kelas nanti kita bincang terus direct kepada kesimbangan jangka pendek lah. Okay. Okay. Itu saja. Jadi Assalamualaikum. Terima kasih, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.